Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat. Okey, kembali kita sekali lagi dalam Romzi Rais Channel. Okey, hari ni aku nak sharekan dengan korang cara macam mana nak tukar brake pad untuk Pro 2 Myvi first model. Okey, kemudian kita pusingkan brake disc ni ke sebelah kiri supaya senang kita nak buat kerja. Lepas tu kita bukakan bolt saiz 14 ni, ada 2 biji satu atas, satu dekat sebelah bawah. Tapi yang kita nak buka dekat sebelah bawah. Okey, kita keluarkan skru saiz 14 ni. Okey, kemudian kita buka skru saiz 14 ni untuk brake line ni, dekat bracket ni, absorber dekat bracket absorber ni. Ni kalau korang tak buka pun sebenarnya boleh. Tapi kalau korang takut korang punya brake line ni rosak, korang nak buka lagi bagus lah. Okey, kemudian kita boleh kiau brake clipper ni keluar. Gunakan screwdriver, kita tolak brake clipper tu ke atas. Okey, siap. Okey, ni yang aku kasih tahu tadi Ini kalau misalnya kata brake hose ni korang tak buka, bila korang tarik, dia akan memaksa sedikit brake hose ni tegang. Lepas tu dia akan, bila korang tolak kaliper ni ke atas, dia akan tertolak ke belakang balik. Jadi efek dia dekat situ je lah. Ikutlah masing-masing. Nak buka boleh, tak buka pun boleh. Okay, sebelum korang tukar brake pad yang baru, korang check sekali dalam-dalam buka tu korang check sekali dia punya brake caliper pin ni. Okay, brake caliper pin ni boleh main. Kalau dia tak boleh main ataupun kalau dia ketat, korang boleh buka. Boleh servis dalam ni. Korang boleh servis, bersihkan, lepas tu letak grease balik, bagi dia main smooth dekat sini Atas dengan bawah pun sama yang dekat bawah ni. Ni pun sama juga. Kalau dia tak boleh main, dia ketat, korang boleh buka, boleh servis dia supaya korang punya brake, dia punya function tu dia akan lebih cantik lah. Dia lebih smooth. Okay, kemudian kita tanggalkan brake pad yang lama ni keluar. Lepas tu kita pump brake piston ni masuk Okey, untuk kita tekan brake piston ni masuk dalam, kita standby APG macam ni Jadi APG ni senang je cari. Korang boleh cari dekat kedai hardware, DIY ada. Macam-macam kedai lah ada jual APG yang macam ni. Jadi kalau korang dapat yang jenis yang satu lagi tu macam ni. Macam ni. Macam ni lagi bagus lah APG macam ni Sebab bila korang nak pusing, bila brake piston tu ketat, senanglah sikit korang boleh masukkan besi kat sini, korang boleh pusing. Tapi kalau korang jenis pakai yang macam ni, susahlah sikit nak pusing Yang aku punya yang satu jenis lagi tu dah patah. Jadi kalau korang dapat brake piston punya special tool tu untuk tekan brake piston ni masuk dalam, lagi bagus. Itu pun tak mahal mana pun. Kalau korang tengok kat Lazada, dekat Shopee pun berapa puluh je tak sampai 100 pun. Jadi kalau misal kata korang tak ada APG, special tool tu korang tak ada, macam pomen-pomen ada lah benda yang macam ni Tapi kalau macam kita sendiri nak buat kat rumah, kalau misal kata benda ni tak ada, kita nak keluar modal lagi beli, memanglah benda ni tak mahal Jadi kalau misal kata emergency, korang boleh kiau je brake pad tu, korang boleh kiau je brake piston ni masuk dengan menggunakan screwdriver pun boleh. Aku tunjuklah contoh dengan korang mungkin korang tak ada APG ni, aku tunjukkan dengan korang cara dia Okey, contoh dia macam ni Kita masukkan brake pad yang lama. Okey, lepas tu kita turunkan balik dia punya brake caliper ni dengan menggunakan screwdriver flat. Kita tolak brake pad tu ke depan, ke dalam. Jadi masa kita tolak brake pad tu,
Piston ni dia akan bergerak korang tengok piston ni dia akan bergerak masuk dalam. Nampak tak? Dia ada bergerak masuk dalam jadi ini salah satu cara yang korang boleh gunalah kalau korang tak ada brake special tools tu untuk masukkan piston tu, ataupun korang tak ada APG, korang boleh buat cara dengan menggunakan screwdriver, korang kiau. Sekadar aku kasih tahu tu pada siapa yang tak ada APG ataupun special tools boleh buat cara macam ni lah. Okey. Okey, kita teruskan. Kita guna APG ni tadi untuk tekan piston tu masuk Okey, kita letak brake pad yang lama dekat piston ni. Lepas tu kita masukkan APG tadi. APG ni tadi. Okey, menekan brake pad tu. Okey. Jadi korang boleh pusingkan APG ni untuk tekan piston ni masuk Kita tekan, okey dah masuk dia punya brake piston tu. Kita bagi masukkan maksimum sampai APG ni tak boleh pusing dah. Okey. Okey, siap. Okey, kalau korang sayang dengan brake pad lama korang ni, mana tahu korang nak simpan buat spare part, emergency mana tahu korang boleh pakai, mungkin dia punya persen dia tebal lagi kan. Jadi kalau misal kata korang takut dia rosak masa korang tekan tu, korang boleh masukkan soket ke ataupun apa-apa barang dekat piston ni dan korang boleh tekan dia. Okay, sebelum kita pasang brake pad yang baru ni, kita bersihkan habuk-habuk yang ada dekat kawasan brake ni tadi Okey, brake caliper pin ni korang nak buka, nak servis pun boleh. Kalau dia boleh main, terpulanglah dekat korang Kalau korang ada banyak masa, korang boleh buka. Tarik je boot ni keluar. Tarik je boot ni keluar. Okey, brake caliper pin ni korang boleh bersihkan dekat dalam ni. Dekat sini korang boleh bersihkan. Korang boleh letak grease baru bagi dia caliper tu smooth. Masa korang tekan brake, dia nak main depan belakang tu dia ada smooth lah Selalu kalau brake jam, salah satu sebab brake jam ni pasal brake caliper pin ni dia dah bengkok, dia dah karat, dia dah tak dapat nak main lagi dekat dalam tu Jadi atas kat bawah ni, atas dengan bawah ni, kalau misal kata dia dah jam, korang punya brake tu dia akan lekat. Masa korang tekan brake dia akan lekat, dia tak release balik keluar. Ataupun bila korang tekan brake, caliper korang ni tak boleh main dia tak boleh tekan korang punya brake pad ni. Jadi kalau kita nak servis dulu caliper pin ni dulu pun boleh. Letak grease, lepas tu baru kita pasang brake pad yang baru tu. Jadi pada siapa yang tak ada angin, korang boleh bersihkan kawasan brake tadi. Habuk-habuk tu korang boleh bersihkan dengan air atau sabun tak ada masalah tu. Okey, kemudian kita pasangkan brake pad yang baru ni. Okey, brake pad ni korang boleh cari dekat kedai spare part. Ada banyak pilihan, terpulang pada korang. Kalau boleh korang carilah yang baik yang baik ke, yang original ke sebab ini brake pad. Ini antara nyawa kita Jadi kalau untuk first model ni dengan lagi best, dia punya brake pad lain Jadi korang kena pastikan korang beli brake pad Myvi untuk first model. Kalau first model, kalau untuk lagi best, korang beli untuk lagi best. Dia lain dia tak sama Sebab banyak juga yang customer-customer aku datang sini bawa brake pad sendiri, tak ngam. Ada yang pakai first model bawa lagi best punya. Ada yang pakai lagi best bawa first model punya. Okey, jadi bila korang buka macam tu, korang pasang pun macam tu juga Jadi yang ni untuk brake pad sebelah kiri tadi. Jadi kita cari yang sama dengan bentuk yang sama dengan brake pad sebelah kiri ni.
Macam ni tak sama dia punya pin dekat bawah, ni pin dekat atas. Jadi kita cari kedudukan dia yang sama. Macam mana korang buka, macam mana korang pasang, ikut je. Okey. Sebenarnya tak ada masalah pun kalau korang nak letak pin ni atas ke bawah, tapi kita ikut yang asal lah, senang. Sebab ada kereta pin dekat sebelah bawah, ada kereta pin dekat sebelah atas. Ini bukan pin apa, ini dia punya indikator indikator plate ni, dia sebagai satu sensor lah. Kalau misal kata brake pad korang dah nak habis, sebelum dia kena besi brake pad yang kat belakang yang tebal ni, dia akan kena dulu indikator ni. Indikator ni dia akan kena plate indikator ni, dia akan keluarkan bunyi yang halus lah, yang nyaring. Antara korang tekan brake, tak tekan brake pun kadang-kadang dia akan ada bunyi. Jadi bila bunyi yang macam tu keluar, mana korang dah tahulah brake pad korang dah nak habis. Sebab dia bagi indikator macam ni supaya tak sampai dekat besi belakang ni. Kalau sampai dekat besi belakang ni, korang punya brake disc ni dia akan rosak. Dia akan makan brake disc ni. Jadi pin ni tugas dia untuk bagi isyarat pada kita bahawa kita punya brake pad tu dah sampai masa untuk ditukar. Okey sahabat-sahabat, faham ni indikator ni? Ada yang brake pad sampai tak ada indikator, ada yang brake pad sampai ada indikator. Okey, jadi indikator ni dekat sebelah dalam dekat sebelah dalam. Sebelah dalam kita ikut yang lama. Kita buka yang lama, kita pasang balik ikut yang lama. Okey? Tolak masuk. Kalau untuk brake pad dekat sebelah luar ni, kiri kanan pun sama Okey, siap. Okey, kemudian kita turunkan brake caliper ni. Okey, kita turunkan caliper brake ni. Pastikan ujung caliper ni dengan piston ni mesti duduk luar daripada brake pad, dalam dengan luar ni Kita masuk smooth. Dia dah masuk smooth. Okey, brake caliper pin ni kita tolak sikit masuk dalam. Okey, sampai dia masuk. Ni dekat brake caliper pin ni dia tak sama dia punya. Sekejap, aku tunjuk. Okey, kalau kita tengok dekat caliper pin ni, dia atas ni rata, atas dengan bawah ni rata. Kalau kita tengok dekat sebelah ni dia bulat Jadi bila kita nak masukkan, kita pastikan yang rata ni duduk dekat caliper. Dekat caliper ni. Dekat caliper ni, kita tengok caliper ni dia ada tapak dia ni. Jadi kita kena duduk macam ni. Jangan duduk macam ni. Kalau duduk macam ni dia tak boleh nak masuk. Dia tak boleh nak masuk. Jadi bila korang paksa masuk skru kat sini, dia akan masuk dekat sini, tak habis. Okey? Jadi korang kena masuk ikut dekat sini. Dekat sini ni. Ni dia punya tapak dia. Jadi yang tapak ni dia akan duduk dekat pin yang lurus ni. Ni pin yang lurus ni. Bukan duduk dekat bulat ni Pin yang lurus ni. Okey, kita teruskan. Kita masukkan brake caliper ni. Okey, dah cantik masuk. Okey, kalau kita tengok kat sini dah cantik masuk dia baru duduk betul kat sini. Dekat garisan ni. Dekat tapak dia ni. Okey, kemudian kita masukkan balik bolt saiz 14 ni tadi. Untuk brake caliper ni.
Last call, kita ikat. Okey, bila kita dah ikat, siap kita punya kerja. Okey sahabat-sahabat Jadi satu lagi, lepas korang tukar brake pad, tu perkara yang paling penting, korang kena pump brake pedal tu. Korang kena pump brake pedal tu supaya piston ni dia akan masuk rapat, tekan rapat brake pad tu. Jadi dalam keadaan yang standby lah. Brake pad tu dalam keadaan yang standby. Bila korang tekan brake saja, dia terus tangkap. Jadi kalau misalnya kata korang tak tekan, tak pump brake pedal tu, jadi dalam keadaan terperanjat, bila kita tekan brake, dia akan tertekan ke bawah dan brake tu dia lambat tangkap. Korang kena tekan pump 2-3 kali, baru dia boleh brake kereta korang tu Jadi bahaya Jadi lepas korang tukar brake pad, jangan lupa korang pump brake pedal dekat kaki korang tu. Okay, skru saiz 14 untuk brake hose ni. Pada siapa yang buka, jangan lupa ikat Okey sahabat-sahabat aku kena tunjuk lah pada yang tahu tu tahulah ini pada yang tak tahu kadang-kadang pomen pun terlupa juga nak pump brake ni kan. Jadi lepas korang tukar brake pad tu, korang jangan lupa pump brake pedal ni sampai dia dapat keras. Macam ni kalau korang tekan, dia akan turun ke bawah, dia akan lembik turun ke bawah Okey, korang tengok aku pump Ini kita baru tukar brake pad tadi. Ini first kita pump. Nampak dia ke bawah. Jadi korang pump 2-3 kali sampai dia keras. Bila dia keras, maknanya okey lah Jadi walaupun benda ni nampak mudah, tapi benda ni jangan main-main Sebab aku dah banyak kali dah 2-3 kali dah. Sebelum ni aku pernah jumpa kereta langgar tiang telefon. Wajar tak silapnya. Bila aku tanya dia kenapa, dia kata dia baru tukar brake pad. Lepas tu dia keluar dia tak pomen tu mungkin lupa tekan dia punya brake pedal. Lepas tu dia pun terus keluar je. Masa dia keluar tu pun dia tak tekan brake pedal. Sebab dia punya kereta tak silap aku manual Biasa kalau auto, kalau korang nak masuk gear, biasa korang tekan brake kan. Jadi dia terus keluar. Lepas tu dia terus jalan terus, tiba-tiba dekat depan tu jam, dia nak tekan brake, kereta nak mengelongsor. Kereta dia tak berhenti. Lepas tu dia elak. Bila dia elak ke kanan, dia langgar tiang telefon, tumbang tiang telefon tu. Okey sahabat-sahabat jaga-jaga mantap. Okey sahabat-sahabat, siap dah kita pasang brake pad untuk Pro 2 Myvi ni. Tak susah mana. Korang boleh try, cuba dekat rumah. Jadi macam biasa, kalau korang rasa video aku ni bermanfaat, korang jangan lupa subscribe, tekan button loceng tu supaya korang tak ketinggalan untuk video-video yang akan datang. Okey sahabat-sahabat support orang kita. Jangan lupa sekali lagi subscribe. Okey sahabat-sahabat, jasa korang tetap akan dikenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.